Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kasih belah Allah pada kita. Allah lanjutkan umur kita, panjang umur kita lagi. Boleh lagi kita berhamba diri kepada Allah. Boleh lagi kita masih ibadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi malam ni kita buat perhimpunan dengan perjanjian saya dah lama, tapi tak betul ngata kedai Allah. Hak ni lah hak saya kecek semua nak pergi masuk dalam hati saya dan kita semua ni. Setiap berlaku dalam dunia daripada Allah. Tak berlaku sesuatu tanpa izin Allah. Baik hak lepas dah, hak sekarang ataupun lagi akan datang. Kita tadbir, Allah takdir. Sebenarnya tadbir ni susunan ni lama dah buat perjanjian dengan saudara, ibu-ibu, bapa-bapa di kampung sini. Tapi tak betul dengan takdir Allah. Sebenarnya nak cukup setahun dah masa hak dulu dah buat perjanjian. Dia tak betul dengan takdir Allah. Dia tak jadi gapo saja pun. Tak usah kata pripun ni kita malam ni. Daun kayu tak kau tak kayu tinggi, hak kering dah. Tak luruh nah atas permukaan bumi, tak jatuh bawah tanpa izin Allah. Ni orang beriman kena tak dalam hati. Percaya dengan takdir. Qada rukun iman jok tadika kita ngaji. Hari ni hati kita duduk mana? Dia berlaku masalah, kita nampak siapa dia. Waktu nak royak pada hati saya dan adik-adik saya semua, takdir. Malam ni kita jumpa. Sebenarnya saya dah iklan tubik dah sebar royak kata sebenarnya malam saya tak ambil dah. Tak terima dah lah kalau panggil ceramah, panggil gapo tak apalah, saya panggil muzakarah. Kalau lepas Isya ni tak ada dah. Kalau ada hak dulu-dulu, hak baru ni saya tak ambil. Untuk tengah hari saja. Tapi malam ni sining sebab salah satunya saya ada buat janji lama, panggil kodo. Mari tunai janji. Sebab tak ada masa dah, kalau tak mari malam ni tak ada masa. Jadi ambil juga, takut dia silap pergi tempat-tempat yang lain tanya kena tak ambil malam, sini ambil. Dah sini setahun dah janji. Balik betul dengan takdir. Tu kena ayat takdir.
pas masa depan nak berlaku gapo itu takdir. Kita hanya tadbir, kita tak kuasa. Lebih lagi malam ni dalam masuk bulan mulia lagi lah, mulai Rajab. Dalam bulan ni ada sejarah, mana kisah tentang hijrah Nabi juga. Satu hijrah Nabi kepada Mekah Madinah ni. Tapi satu hijrah lagi, orang panggil Isra Mi'raj. Ini satu peristiwa yang berlaku ini pun sebagai taklimi umat, nak hajar pengajaran kepada umat ni. Setiap berlaku atas Nabi, setiap gerak-geri Nabi itu adalah taklimi umat, nak hajar umat. Sebab tu apabila masuk bulan ni, Nabi doa, kata sahabat, aku biasa dengar, satu Rajab Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di hari ni separuh setengah dah ni, lebih kurang lah. Sebab tu banyak kita buat kebaikan. Sebenarnya kebaikan tu setiap hari, setiap masa. Tapi menggalakkan bulan yang berkat ini. Saya syukur kepada email kita dan semualah saya tak dapat sebut ahli jawatan kuasa di sini, ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah semua, dan pemuda yang wacun yang tadbir susunnya wi berlaku malam ni jadi asbab betul ngata kedai Allah. Wi saya boleh mari jumpa ni kali pertama. Tak usah kata malam hari, siang hari saya tak pernah, tak biasa datang sini. Allah Ta'ala letak rezeki siapa hari. Kita syukur pada Allah lah yang berlaku malam ni ada kebaikan. Sebab salah satunya kita buat ingat tentang bulan yang berkat ini. Sama tara kita nak sambut bulan hak Nabi tunggu-tunggu lagi, wa ballighna Ramadan. Untuk kita bincang muzakarah tentang maksud-maksud yang Allah Ta'ala hantar kita mari ke alam dunia ni. Sebab setiap yang berlaku, setiap perbuatan daripada Allah itu tak ada sia-sia. Semua ada maksud, ada tujuan. Yang ciptakan alam ada maksud, yang ciptakan langit bumi ada maksud, yang ciptakan manusia sebaik-baik makhluk, asyraful makhlukat, asyraf akmal afdal, comel jangok, ada maksud dia. Untuk nak betulkan maksud ni, bagi pahami tentang maksud ni, itulah Allah Subhanahu Wa Taala hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap zaman dalam dunia ni ada nabi-nabi untuk royak jalan pertunjuk, untuk royak maksud hidup manusia. Tapi di zaman kita ni alhamdulillah Allah hatta Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba, Habibullah, kekasih Allah. Ni satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita kena menghargai, kena nampak ni harga ni. Sebab tentang Nabi ataupun tentang umat ni ada permintaan khas daripada Nabi-Nabi dulu untuk kita sekarang lah ni. Tapi semua ditolak. Kita dengan tak ada minta gapo, Allah Ta'ala bagi. Ini satu nikmat yang besar. Sebab tu saya rakyat kata kebaikan lah. Setiap kampung yang mana ada buat muzakarah agama, ceramah agama, bayar agama, baiklah tetap malam bulan Rabiul Awal, bulan Rajab ke, bulan Ramadan ke, semua kaitan dengan ingat kepada Nabi SAW. Hak sebenar, hak kita kena ingat, kita kena tahu, kita kena belajar.
Sebab ini adalah maksud kita, kejayaan kita. Gapo maksud kita? Allah Ta'ala hantar mari untuk berhamba diri kepada Allah, untuk ibadat kepada Allah. Gapo saya sebut saat ni, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, Allah Ta'ala buat maksud faedah untuk kita, manfaat pada kita. Tapi kita ni Allah Ta'ala buat untuk maksud berhamba diri pada Allah, untuk nak kenal Allah, untuk berhamba diri pada Allah. Allah Ta'ala hantar Nabi sebagai contoh. Setiap gerak-geri Nabi daripada awal sampai pejam mata, itulah contoh. Itu taklimi umat, pelajaran pada kita yang kita kena tahu. Dan hari ini dengan kebaikan, mana kampung-kampung, setiap tempat ada buat perhimpunan untuk bicara tentang masalah ini, muzakarah, kita panggil ceramah. Tak apalah panggil gapo, tapi maksud yang sebenar untuk nak tahukan maksud hidup kita. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi mari ke alam dunia ini untuk jadi contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Lepas tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj kita panggil ni, itu pun pelajaran pada kita. Fisik bagi umat ni boleh tahu. Allah Ta'ala bagi ke Nabi, pada Nabi kita ni, tahu benda yang tak berlaku. Allah Ta'ala win apa? Siapa dah? Walaupun Nabi dah tinggal kita 1400 tahun lebih, Hijrah 1444, tapi Rasulullah boleh cerita tentang akhir zaman. Tu dia panggil apa? Maksud dia panggil mongkan klai. Nampak sampai 1000 tahun. Hari ni gapo nak berlaku? Bahkan ada biasa tengok dengan mata kasar. Benda nak berlaku dengan umat akhir zaman. Sebab tu kita nak lari tak boleh daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi orang yang tengok dengan mata kasar. Neraka tengok, syurga tengok. Kehidupan umat Nabi boleh bincang akhir zaman apa yang berlaku. Sebab Nabi Allah Ta'ala bagi luar biasa lah masalah akal, fikiran ni, akal kalau kita duk pakai hari ni. Orang panggil budak-budak ni ya tak ada akil balik lagi. Orang panggil tak mayit, tak buat kira lagi. Apabila orang jatuh 15 tahun, orang panggil akil balik, hatu berakal. Akal tu Allah Ta'ala bagi. Manusia berharga dengan akal ni. Harga manusia ni duduk di akal dia. Lepas tu akal manusia Allah Ta'ala bagi sama belaka. 100 akal Allah Ta'ala buat, cabut 99. Cabut satu lah. Cabut satu, tinggal 99. Satu ni Allah Ta'ala bagi kepada umat. 99 Allah Ta'ala bagi kepada kekasih dia, Imamul Anbiya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita hak balik tu lah panggil akil balik, ya ada fikir. Pandailah kira-kira tu. Sah batal, cuma cuci, hari halal. Kalau budak tak tahu gapo. Dek akil balik, tu harga kan. Sebab tu manusia harga duk di akal ni sama ya salah bagi. Tapi nak tengok harga dia, tengok atas fikiran dia. Allah Ta'ala bagi sama ya, awal-awal sama satu. Yang satu itu bagi semua manusia. Sebab tu saya kata sama, tapi harga tak sama mengikut guna akal yang dia fikir. Dia fikir atas benda gapo, lepas tu natijah hasil tubik daripada fikir tu harga akal. Hari ni orang guna akal fikir biji besi-besi dalam bumi, Allah Ta'ala buat dengan kudrat dia. Saya dah kata dunia Allah Ta'ala buat untuk kita kan, besi, biji, perak, emas semua beli ada dalam tu. Dengan fikir manusia yang ada akal itu, waktu baik mari jadi harga. Tu harga akal dia.
Tapi bukan tengok daripada fikir, tengok daripada hasil daripada fikir. Buka hati dan buka fikiran dan tawajuh lah. Saya tak ada cadenge kata gapo saya nak kecek gapo, tapi ingat kata Isra Mi'raj, hijrah Nabi. Hak tu ya tajuknya. Tapi cerita yang saya nak sebut, nak royak ni, saya doa dengan Allah. Belum nak mari jumpa kecek dengan ibu bapa, saya doa dengan Allah supaya Allah tanihkan ilham ataupun ingat kepada saya supaya faedah untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan semua yang mana dengar. Lepas tu baik cerita ni ayat harga akal. Manusia fikir biji tu baik tu. Hasil biji berapa? Hasil daripada fikir besi dia tu jadi kapal terbang. Jadi kapal selam. Jadi kereta Yamaha. Terharga dia bukan daripada hak tu, tempat akhir. Tu nak tengok tempat akhir. Natijah pulap raka hak tu baik. Sud tai sud. Duk digaba. Semua dia akan kelik jadi besi buruk. Tu ya, tarat tu ya. Kalau kapal terbang naik berapa ribu kilo sekalipun, akhir jatuh besi buruk ya. Kereta Yamaha ada 100 juta, 200 juta harga, akhir dia sud dia, natijah dia besi buruk ya. Tu ya akal. Gunalah gapo apa hari ni ya sud situ. Kalau orang guna pakaian, sud di kain buruk, guna makanan, sud di masuk tandas. Yang satu kita kata maha, tengok natijah. Tapi Nabi ajar fikir yang paling maha, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamul anbiya, hak Allah hatta mari kutuk ini umat. Hak Allah tapih kita supaya jadi umat dengan tak ada permintaan. 70 Nabi ada riwayat minta nak jadi pengikut imamul anbiya, minta nak duduk bersama umat. Tahu harga maha ni, jadi pengikut pun maha. Sebab orang yang maha, guna fikiran yang maha, jasad yang maha, diri yang maha, fikiran yang maha, maksud yang maha. Siapa jadi pengikut dia, ikut dia akan jadi orang maha, mikunka miraka. Nanti senak ke Allah. 99 akal Nabi fikir apa? Nak buat macam mana umat ini selamat daripada azab Allah, nak buat macam mana umat ni dapat masuk jannah Allah. Ni fikir hak 99 akal. Siapa dia yang selamat daripada azab Allah? Siapa dia yang boleh bawa diri dia dapat jannah Allah? Orang yang dapat hidayah daripada Allah, dapat pimpinan daripada Allah, dapat pertunjuk daripada Allah. Dia panggil hidayah. Dengan fikir Nabi 23 tahun, risau Nabi, usaha Nabi dengan akal ni lah. Hasil dia hidayah, hasilnya pimpinan daripada Allah, hasil natijah pelak tubik, hidayah pertunjuk pimpinan daripada Allah. Jahiliyah jadi radiyah, radiyallahu anhum ajmain. Orang hak syirik, orang hak duduk dalam kekufuran, orang hak tak kenal Allah, dapat yakin dengan Allah 100% tak kesal dengan asbab zahiriyah. Manusia duduk dalam kesesatan, bid'ah, dalalah hingga kamil, akmal, mukammal, kehidupan betul kerana Allah, kerana Rasul. Siapa fikir, siapa usaha, imamul anbiya yang guna dia, jiwa, tenaga dia, fikiran dan segala kekuatan, segala kemuliaan Nabi perah untuk umat ini hingga dapat pertunjuk hidayah. Natijah saya nak kecek dengan fikir akal 99 akal, hasil hidayah, hasil umat segelitir, hasil sahabat satu golongan yang dapat redha Allah melalui pimpinan daripada Allah, melalui hidayah. Natijah pulap hak dapat dengan fikir 99 akal, hidayah. Hak kita rasa kita bijak, kita fikir hasil dia besi buruk, hasil dia hancur belaka. Tapi tak nafi kalau kita tak kena fikir, tak gunalah. Guna dunia khuliqat lakum, guna ambil pakar, tak ada gapo. Tak mesti silap pahal saya duk kecek, oh tak usah padu benda tu. Maulana kata besi buruk tak ada harga. Gunalah. Tapi jangan lupa maksud hidup yang Allah Ta'ala hantar kita mari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Berhamba diri pada Allah. Liya'rifun, kita kena Allah. Ni maksud yang sebenar. Guna fikiran kita baru mahal di sisi Allah. Natijah hidayah. Hari ni siapa yang guna akal satu hak bukan kita seorang? Semua manusia dalam dunia ni. Satu ni siapa guna pun jadi asbab hidayah. Orang ni mahal di sisi Allah. Lebih mahal daripada kapal terbang, lebih mahal daripada kapal selam, lebih mahal daripada kereta agama, lebih mahal daripada itai beria, lebih mahal daripada mah perak, lebih mahal daripada permata, lebih mahal daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebab orang beriman seorang, selagi mana dia ada dalam dunia, Allah tak peracurkan dunia, tak berlaku kiamat. Hari mana tak ada orang sebut nama Allah, walaupun dunia maju, kapal terbang, manusia tak jijak bumi, orang tak kena buat kerja pakai rambut sampat, pakai tangan, tapi tak ada orang beriman. Hari tu Allah kocokkan dunia. Hari tu Allah peluruh matahari. Hari tu Allah menjatuhkan bulan bintang. Hari tu Allah bakarkan lautan 3 suku dunia. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Gulung langit, gulung bumi, cokah tubik, hak dek bawah tubik habis. Hari ni duk nampak lagi. Wa izal biharu sujirat. Allah ayat dalam Quran. Lautan kita nampak tu, kita tengok gelombang comel buih, laut gelombang kelung tali comel, tapi tak ada manusia hak beriman. Comel hak kita rasa kata comel, tak ada dah. Wa izal biharu sujirat. Allah nak bakar 3 suku dunia ada laut tu. Bila tak ada orang beriman, tak ada orang hak dapat hidayah. Sebab tu harga dalam dunia hak kita kata ada harga, tak ada harga sekali. Di sisi Allah tak ada harga. Jak daripada Allah buat kali pertama ni, dunia ni, satu kali pun Allah tak biasa paling tengok dengan rahmat. Faham tak? Rahmat, kasih saya. Supaya kita tengok ke anak ibu tengok ke anak saya, ayah tengok ke anak saya, suami tengok ke isteri saya, isteri tengok pada suami dengan kasih saya, kekasih tengok pada kekasih saya, rahmat, rahim, kasih saya. Allah tak biasa tengok kepada dunia ni walaupun sekali dengan kasih saya. Sebab tak ada harga di sisi Allah. Ni saya nak harga mahal. Lepas tu nak sebutlah hijrah Nabi. Hak Nabi nampak gapo perjalanan Nabi. Barakatnya hak Nabi doa bulan ni. Allahumma barik lana fi Rajab. Mula-mula sekali nak wifak kita buka fikiran, we nampak harga fikir Nabi, maksud Allah Ta'ala Nabi, dan maksud kita mari jadi umat. Allah kuasa we kita jadi umat, we jadi kaum pengikut Nabi Nuh. We hidup zaman Nabi Lut, we hidup zaman Nabi Ibrahim, we hidup zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Musa. Allah kuasa. Sebab setiap berlaku daripada Allah, daripada awal ibtidah Allah buat dunia sampai khatam hari kiamat, semua duduk dalam genggaman Allah. Khaliq Allah, Malik Allah, Razik Allah, kudrat dan iradah, sifat kekuasaan Allah. Allah khandak benda tu jadi, Allah tak khandak tak berlaku dan tak jadi. Hari ini sengaja Allah bakitkan saya dan kamu supaya jadi umat yang mulia, umat yang terbaik, duk bawah pengikut, jadi umat kekasih Allah, Imamul Anbiya. Tak ada Muhammad, tak ada 7 lapis langit, tak ada 7 lapis bumi. Tak ada Muhammad, Allah tak cipta syurga dengan aku. Tak ada Muhammad, tak ada aras dan kursi. Harga. Tapi Allah pakai kita dengan tak minta sepatah pun. Isa Musa minta 70 Nabi. Ada riwayat kata semua Nabi. Tapi Allah kata, lah, aku muntakak siap dah, saya dan kamu, wahai umat Muhammad, adik-beradik saya semua. Untuk apa ni? Nak kita berhamba diri pada Allah. Kita ibadat, nak jadi ibadat. Gapo ibadat? Ikut jejak langkah Nabi SAW. Tak sapat kemocok kesolehan ibadat kalau tak betul cara Nabi. Hanya cara Nabi jadi harga ibadat. Walaupun orang ni tidur, tapi cara Nabi maha tidur dia. Walaupun orang ni masuk tandas, masuk jambai, cara Nabi maha dia masuk dalam tandas. Walaupun orang ni duduk menega, maha menega dia apabila cara Nabi. Orang ni nikah kahwin, kita berasa kata nafsu kita nak nikah, nak gapo ni kan. Tapi betul cara Nabi, orang ni adalah maha perbuatan dia. Pakaian dia maha di sisi Allah.
Sebab Nabi adalah maha di sisi Allah. Sebab tu orang yang bijak 99 akal, dia nampak gapo nak berlaku kiamat. Setengah tu tengok dah dalam perjalanan Mi'raj. Orang-orang yang bahaya akhir zaman nampak gambar satu-satu. Nak berlaku suasana dicangwak le kampung le negeri, Nabi tengok dah boleh royak. Hari ni alhamdulillah lah, orang dulu tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Kita pisik, orang panggil perbezaan kita ni. Hanilah orang dulu, Nabi dulu minta. Salah orang dulu, Allah denda selalu tah permukaan bumi ni. Salah umat akhir zaman, ada riwayat 5 kali salah, Allah tak waktu tak benarkan malaikat tulis lagi kesilapan. Salah. Ha? Bah kalau dia buat satu kebaikan, Allah tapung kebaikan keburukan dia habis. Satu kebaikan umat akhir zaman 10 hasanah. Tengok kebaikan untuk ini umat. Lepas tu benda nak berlaku, Nabi sebut cerita. Jalan pilih orang jaya, kita boleh tengok. Al-Quran, cerita-cerita semua, kita boleh buat ibarat iktibar. Orang dulu lari daripada cara Nabi, tu hasil natijah dia. Orang yang iktibar, walaupun miskin, walaupun jadi rakyat, walaupun jadi tokoh, walaupun jadi pemimpin, walaupun apa saja, dia iktibar Rasul, orang ni dapat kejayaan. Seolah kata gambar duduk depan belakang. Kita yang tak tahu harga. Kekuatan pisik Allah Ta'ala bagi pada Nabi, belum nak mari usaha ni pada kita, Allah Ta'ala panggil kita jumpa dengan Allah. Ni yang berlaku Isra Mi'raj. Masa tu Jibril pergi jumpa dengan Nabi SAW. Belum nak jumpa dengan Allah, Allah bagi kekuatan. Malaikat bawa 2 makuk, satu nur, satu air zam-zam. Air zam-zam basuhkan hati, jantung. Supaya doktor hari ni bomo duk belah manusia tu kan. Tapi Jibril ni belah dengan tangan. Rasulullah sedar, duk tengok dengan mata. Tak ada rasa sakit. Waktu ubik jantung belah pula, cuci dengan air zam-zam. Lepas tu masukkan satu makuk nur. Hak ni nur yang ada dalam hati Nabi. Lepas tu tutup kelip semula. Dengan tak ada bekas. Tapi Rasulullah ingat, nampak dengan mata. Untuk nak bagi kekuatan mula-mula sekali, nak bawa hukum hakam kepada kita ni, nak terimakan perintah Allah, nak panggil jumpa dengan Allah. Untuk kita berlaku, untuk kebaikan pada kita. Dalam perjalanan ni, malaikat bawa satu ibu, kita panggil kampung kita panggil borak-borak, burra. Nama dia burra. Besar sikit pada hemah. Rupa dia bukan besar lah. Bukan besar serupa gajah tu. Ataupun gambar kita nak nampak siapa dia tulis. Bukan. Besar rupa dia, riwayat hadis. Besar pada hemah, kecil sikit pada kuda. Burra nama dia. Mana binatang yang berjalan cepat. Sekali lagi ni panggil sub mata mandai. Nampak mata kita mana situlah sekali sejaka dia. Masa Rasulullah nak naik tu, Jibril kata, hai, butung kamu. Hari ni siapa dia nak naik tak kamu ni? Semulia-mulia manusia, semulia makhluk. Jadi galak ibu berat, tadi galak jadi suka dia. Imamul Anbiya nak guna dia. Dalam perjalanan ni lah Nabi tengok amalan umat akhir zaman. Hak ni saya kata tengok dengan mata dah. Gapo yang nak berlaku hari ni dalam kampung, dalam bandar jalan, dalam Padang Sengit, gapo tempat kita sini, gapo nak berlaku, semua Nabi tengok dah. Kalau hidup macam ni akan berlaku. Gapo dia? Dalam perjalanan Mi'raj ini, salah satunya saya ingat dia tak teratur pun, saya ingat
Tak ada tengok kitab lama lah. Tapi ingat kisah-kisah ni masa belajar lagi, masa duk pondok lagi. Allah Ta'ala Nabi nampak masa perjalanan ni, satu cahaya daripada langit turun, satu cahaya daripada bumi naik. Selisih. Cahaya nampak tali turun tu, tali naik. Nabi tanya, ya Jibril, gapo dia ni? Allah we tengok dah tanda-tanda gapo. Hak ni hak kata pisik umat ni boleh royak, boleh cel. Kita boleh tahu. Orang dulu, kaum dulu tak tahu. Buat macam mana nak lari pada benda ni, nak buat macam mana. Hak ni ada dah. Hak Nabi cerita ni untuk umat. Perjalanan untuk umat. Hijrah untuk umat. Amalan untuk umat. Jibril kata apa? Hak naik tu amalan umat engkau. Perbuatan umatmu ataupun muka bumi, kawasan mana hak dok buat gapo situ, di gapo tu ataupun bandar jalan, kau taning, kau naro, kau gapo pun dok buat gapo yang naik. Itu Rasulullah nampak. Lepas tu hak nampak yang kedua, hak daripada langit pada anu turun mari tu, itu balasan daripada Allah. Hari ni kita nak tengok kampung kita buat gapo hatta naik ke langit. Tak apa tengok dah. Tak boleh tahu. Apa dia buat gapo? Tak apa rumah ni dia buat gapo. Kampung ni pemuda Wairun dok buat gapo. Orang tino gapo amalan dia. Wairun dia wacon amalan gapo, pemimpin dok buat gapo dengan rakyat. Dia naik kita tak nampak. Tapi Allah hantar turun. Gapo hantar naik, Allah hantar turun. Turun dengan berlaku, dia panggil berlaku suasana. Salah satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sebab gapo orang suka tumpah darah? Berlaku tumpah darah lah. Bunuh membunuh. Di situ banyak sekali, kawasan tu banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, di mana tempat ada berlaku zina yang tak malu, zina yang paling cemar. Mana orang tak heran dengan zina jadi benda biasa. Dosa dah jadi kebiasaan. Ni amalan zina khas Pak Nabi sebut. Di situ akan berlaku tumpah darah. Akan berlaku bertumpah darah. Tu naik zina, tumpah darah turun. Nabi tengok 1000 tahun lebih dah. Untuk kita buat apa ni? Fikir atas diri kita gapo yang berlaku atas permukaan bumi. Hak Allah tunjuk atas dunia, lepas tu balasan di akhirat. Nabi tengok dalam perjalanan itu juga ada tanur. Apa ni? Tanur. Supaya rumah kita ni payah bakar roti. Jadi gitu payah besar, lepas tu ada api dalam tu. Ada orang tino sore, orang jatuh sore berbogel. Duk kena bakar dalam tu payah. Duk bertepik dalam tu. Rasulullah tanya, ya Jibril, gapo dia? Siapa? Kata Jibril, itulah orang yang berzina, umat engkau yang berzina masa hidup dunia. Hatobat suku nah, saya nak sebut akhir. Hatobat suku. Hak ni habalasai. Allah we tengok dah gambar. Hak ni hak Nabi tak ada fikir benda lain ni, nak fikir umat nak we selamat sebab Nabi tengok dengan mata kasar. Gapo akan berlaku? Ni berlaku hak ni turun atas muka bumi, tumbuh masalah ni amalan. Nak buat macam mana umat amalan comel, ubah amalan, tukar amalan jadi comel. Nak buat macam mana umat selamat daripada azab hak Nabi tengok. Lalu sepat lagi tengok orang tu perut besar. Allah we nampak dalam perut dia ada ular. Ular duk ketik, duk gigit dalam perut. Ya Jibril, apa ni? Kenapa orang ni? Oh ini orang makan duit reba, panggil duit bunga. Dok biar. Umat engkau yang mana hidup dunia, masalah dia makan duit bunga, dok biar. Riba. Ular akan gigit dalam perut dia.
Satu peristiwa yang Rasulullah tengok lagi, ada manusia duk makan bara api. Ya Jibril, siapa dia ni orang ni? Duk makan api. Panah dia, rutuh dia, tapi duk makan situ. Kata Jibril, umat engkau yang makan harta haram, harta anak yatim, harta yang zalim orang lain, perniagaan yang zalim, benda yang haram, dia makan bara api. Lalu pada satu tempat lagi, ada satu orang makannya comel duduk depan dia. Comel, sedapnya, lazatnya comel rupanya. Tapi dia tak makan. Dia paling makan ada mayat manusia. Ada mayat manusia yang mati. Dia duk makan daging manusia. Nabi kata, ya Jibril, siapa dia orang ni? Jibril kata, umat engkau yang suka mengumpat, suka kecek ke saudara dia. Itulah gambar yang Nabi tengok. Sebab tu risau Nabi, ghamur Rasul. Ulama kata tak boleh kita minta, ya Allah bagi fikir Nabi pada aku. Bagi fikir. Kalau Allah bagi fikir Nabi, ya tak ada, tak ada. Sebab belum Allah nak panggil Nabi kembali berjumpa dengan Allah, hati tu basah dan nur kekuatan Allah bagi khas. Manusia biasa tak ada. Jibril lagi tak boleh pergi tempat Nabi pergi sallallahu alaihi wasallam, tempat Rasulullah pergi siapa tu. Selepas pada Sidratul Muntaha, Jibril tak siapa pergi siapa situ. Jibril kata, Muhammad, kita dua sekarang ni lepas pada ni sore kita tak boleh pergi dah. Nabi tanya lah, sekarang ni di situ ada riwayat 70,000 hijab dengan Allah Ta'ala. Nabi tanya Jibril, mu biasa tengok Allah, kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita. Apabila tanya biasa tengok tu, Jibril takut, jadi ketar. Hingga kata besar Jibril ni, jarang mana Jibril nak Nabi tengok rupa dia. Satu kali Nabi minta nak tengok Jibril, seolah kata sayang dua ni minta tengok sekali. Jibril tak usah tengok lah, boleh ke Jibril mari rupa manusia. Tapi dia Nabi minta, boleh tubik padai nak tengok, duduk oleh bilik nak tengok tak boleh, kena tubik padai. Jibril alaihissalam ni, hak tu hak Zuhair tengok, berdiri depan Nabi, kepala dia tu sampai langit yang ketujuh. Besar Jibril alaihissalam, kekuatan Jibril alaihissalam. 900 sayap Allah Ta'ala buat. Sayap dia kalau buka satu je, kemas supaya burung hayat itik lah sayap ni buka. Kanti kau panggil. Boleh tudung maghrib masyrik, dunia sebutir ni meliputi 900. Ada malaikat dua sayap, ada sayap pun ada. Berlain ni Allah buat. Jibril 900. Huk roipi. Wallahu a'lam. Tapi apabila Nabi kata Jibril, mu bisa tengok tak? Allah Ta'ala. Jibril takut. Nak banding kan? Takut. Sepengah werung takut ke sedadu kan? Werung hak masih buah tu lah. Tak ada salah ke apa, tak apa. Salah ke apa, jangan silap faham deh. Naik mutu tak layak seh. Ataupun learning tak ada apa, tak tanya seh, tanya bak pacacung. Tak ada wak bak pacacung. Ngata roblok depan. Sudah. Kenaling. Ataupun biasanya buah-buah sikit giduk bawa semua perai 2-3 lah lah kocek. Werung panggil gapo ni seterupa. Makai sampai kerating gangah habis. Ada 2-3 lah dak le kocek gipah roblok duk depan. Jadi ketar tu. Seminggu ke sebulan ni. Lagu wakung ke tanding. Dia nak banding berasa. Saya tak rasa. Tapi nak kadang-kadang tak lagi kau ni kenalin. Jibril alaihissalam, Nabi tanya Jibril, biasa tengok Allah. Tu jadi kenalin dia ni, jadi halu. Orang dia takut, dia berasa seolah tu duk bersatu rasa sepuh halu. Dia panggil habis ti
Habis hati ni berasa sepahalu. Jibril alaihissalam Allah perkecil dia tu, siapa kata ada riwayat sama besar dengan burung. Burung ciau. Kitab Urdu yang tulis caria. Caria ni burung rumah tu, burung ciau rumah. Burung ciau rumah kecil. Jibril kata apa? Muhammad, kalau aku pergi setapak lagi satu tambah duduk depan kita pun, aku akan hancur jadi habuk angin. 900 sayap, langit kaki duk bumi, kepala langit ketujuh. Taklah we nak pergi dijumpa dengan Allah. Imamul Anbiya. Allah Ta'ala bagi kekuatan dia. Sorang diri. Sebab tu hak Nabi fikir dengan kekuatan dia tu. Tetap umat kadang menengung, kadang mengalir air mata. Sebab Nabi nampak dah hari ni gapo berlaku. Harana tu pada arah amalan zina. Kenapa ni ular duk le perut, amalan duit riba. Kenapa manusia makan daging duk mufak umat ke zaman. Nak buat macam mana umatku selamat daripada mufak, selamat daripada duit riba, selamat daripada menyusahkan orang, selamat daripada zalim, selamat makan harta anak yatim. Fikir Nabi. Itulah segala amal yang Rasulullah bagi pada kita. Ambil daripada mana? Ambil daripada Allah. Sebab Allah Rabb yang tahu kata hamba dia ni amalan nak jaga penyakit-penyakit. Masa naik tu apabila sapa depan tu Allah Ta'ala panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam istana Allah Ta'ala. Balang sosial tu. Duk depan dengan Allah Ta'ala masa nak masuk tu. Rasulullah ni orang cidik cidik akal dia tu 99. Nak bani tak dirasa dengan kita cidik. Orang cidik ni dia tahu kata Allah marah, Allah tak kena royaknya kali lah. Pakai Rob aku tak kena ni, Allah aku tak kena ni. Sebab kita hari ni tahu Allah tak suka benda tu, Allah tak suka mengupak, Allah tak suka buruk orang, Allah tak kena kecek keburukan orang. Tahu belakang. Tapi buat tak apa, buat biasa. Tapi Nabi tahu kata Allah tak kena. Allah suka gapo. Nabi ingat Allah sebut dalam Quran, ana rabbuka faqla'na alaik. Allah royak kepada Nabi Musa alaihissalam masa di Bukit Tur, jumpa dengan nur, satu tajalli nur Allah Ta'ala turun di Bukit Tur. Apabila Nabi Musa masuk, Allah kata ana rabbuka faqla'na alaik, aku rok kamu, cabut dua kasut kamu tu. Nabi tahu kata Allah tak kena dengan kasut-kasut ni masuk istana ni. Di situ Nabi tunduk nak cabut kasut dia kan. Apabila Allah Ta'ala panggil suruh masuk tu, Nabi tunduk. Allah kata apa? Muhammad, masuk masuk dengan kasut-kasut kamu supaya arash aku tambah berharga. Subhanallah. Musa kalimullah, tajalli nur saja Allah kata fakhlana alaik. Imamul Anbiya dengan selipar dengan kasut mubarak ni. Sebab tu saya nak ayat kata Imamul Anbiya, mulia jak di kaki siapa hujung rambut. Selipar duk kaki lagi mulia. Apakah lagi jasad, apakah lagi kemuliaan, apakah lagi peluh, apakah lagi jasad. Harga Nabi nak banding tak boleh dengan dunia ni. Tapi Nabi perah untuk gapo ni, saya nak royak nampak harga. Lepas tu kita ni Allah Ta'ala hantar mari untuk gapo? Berhamba diri pada Allah. We kenal Allah. Siapa bawa contoh orang yang kenal Allah ni? Orang yang biasa jumpa dengan Allah ni, orang yang tengok akhirat dengan mata kasar ni, orang yang nampak kehidupan umat sampai kiamat ni, gapo nak jadi? Apabila masuk tu tambah wi mulia arash. Buat kasut-kasut mari. Dengan kasut-kasut. Duk depan. Allah Ta'ala bagi gapo situ? Banyaklah le perjalanan ni, saya tak ingat nak sebut habis ni, tak ingat. Cerita reka-reka 7 lapis langit, melalui 7 lapis langit ni. Adam alaihissalam, Zakaria, Yahya, Musa, Isa jumpa ke jalan kan? Yusuf. Yusuf alaihissalam, tengok akhir langit yang ketujuh,
Ibrahim alaihissalam. Semua sambut Nabi belakang tu. Ada tempat hak Nabi berhenti semaya dengan Nabi-Nabi. Hak ni gelar Imamul Anbiya. Imam segala Nabi. Semua orang sambut. Adam kata marhaba. Selamat datang adikku, selamat datang anakku, selamat datang saudaraku. Selamat datang kekasih Allah. Semua bangun peluk sambut Nabi. Pergi pada langit yang kedua, langit ketiga. Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Yusuf alaihissalam, semua marhaba saudaraku. Imamul Anbiya, selamat datang, sambut datang. Siapa langit yang ketujuh? Di situ ada satu Baitullah yang panggil. Hak kita pergi Mekah tu satu Baitullah untuk manusia. Hak ada langit yang ketujuh tu untuk malaikat. Di situ ada orang tua duduk nyatak tak belakang dik Baitullah atas langit tu. Tak bangun orang lain marhaba sambut Nabi kan. Marhaba saudaraku, Imamul Anbiya. Tapi hak akhir Ibrahim alaihissalam tak bangun. Ni pun satu hajar juga, satu orang panggil taklim umat. Walaupun Nabi jadi Imamul Anbiya, tapi ni bapak pok duduk sini. Sebab Nabi kita keturunan dia melalui Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim tak bangun tu. Pok sambut dia. Selamat datang anakku. Siapa dia tu? Ibrahim alaihissalam. Nak ajar kata Nabi hormat juga pada orang tua. Tara Imamul Anbiya. Ada juga tempat hormat dia kepada Nabi Ibrahim, bapa segala Nabi. Allah bagi kemuliaan dia. Nabi Ibrahim dah bapa gerbe, dia panggil korban. Hingga kata umat ke zaman ni millah dalam rukun Islam ni turut millah Nabi Ibrahim. Situ peluk, masuk peluk, selamat datang anakku. Akhir sekali apabila jumpa dengan Allah, Allah bagi ke apa? Ingat deh. Jauh daripada celak mata, siapa pejam mata, hak ni ya. Allah Ta'ala panggil gini, we tengok dalam perjalanan tu untuk royak pada umat. Kata ni umat akhir zaman lah. Kalau nak selamat daripada hak ni, jagalah. Ni orang tak jaga duit reba. Ni rupa orang zina. Ni rupa orang mengupak. Ni rupa orang makan benda haram, zalim pada anak yatim. Ni rupa dia, ni rupa dia. Ni amalan turun, ni amalan orang buat karut dalam dunia, itulah berlaku atas dunia. Lepas tu segala selesai dia, Allah Ta'ala bagi ke apa? Semaya. Nabi kata, ya Allah, Ibrahim Khalil, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Seolah kata Isa buat orang mati hidup balik. Daud alaihissalam, Daud alaihissalam boleh betuk besi dengan tangan cair gitu ya. Kehebatan Nabi-Nabi. Maksud apa Nabi dia kecil? Nah, ayat kata lepas tu saya Nabi orang cidik tak oyak betul benar anak ke apa. Tapi dia oyak Nabi dulu Isa Ruhullah, Musa Kalimullah, Ibrahim Khalilullah. Allah kata ke apa? Muhammad, tak usah bimbang. Aku akan letak bersama aku, tak ada siapa boleh bercerai tangga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak ni hari Nabi Adam masuk roh, tengok ada dah tulis di arash dalam syurga ni, nampak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa rafa'na laka dhikrak. Nabi Ibrahim minta, Nabi Isa minta, Nabi Musa minta, Imamul Anbiya tak minta royak kelebihan orang tu, royak kelebihan orang ni, tapi Allah letak kekasih dia. Sebab tu Allah hadiah, satu hadiah yang besar pada Nabi kita dan untuk bagi pada umat sebagai hadiah. Apa dia? Semaya. 50 waktu semaya Nabi apabila terima selalu dah tahu kata hadiah ni, kalau ni untuk umat engkau, bawa gelik nak pergi kepada umat. Di situ jumpa pula dengan Nabi Musa alaihissalam.
Saya tak ada baca kitab ke apa. Tapi hak saya ada ayat tu semua daripada Allah. Sengaja Allah ni hatta Nabi Musa mari nak royak sebab Nabi kita ni orang malu, sifat malu dengan Allah. Minta pun tak. Dia bagi kau tak tawar dah. Semaya Nabi duk semaya belum pada ambil semaya lagi. Nabi duk semaya dengan Khadijah belum pada ambil semaya lagi. Hajar Khadijatul Kubra radhiyallahu anha belum pada hukum semaya lagi. Hari tu boleh semaya 50 waktu selalu. Allah hantar Nabi Musa alaihissalam. Mari sekat tengah jalan. Muhammad. Allah bagi ke apa? Nampak suka ramai sangat. Nabi kata semaya. Nabi dulu pun ada semaya. Tapi 2 waktu. Semaya Nabi dulu tak ada sujud. Tak ada rokok. Orang panggil qiyam sujud. Qiyam sujud. Tu 2 perkara. Qiyam sujud. Semaya Nabi 2 waktu. Apabila Rasulullah ambil hadiah daripada Allah 50 waktu selalu turun. Nabi Musa duduk tengah jalan. Muhammad, buat apa? Ada apa ni? Allah bagi apa? Semaya berapa? 50 waktu. Ai, tak arang. Gigi tawa. Dia royak semula tak gerak umatmu ni. Nabi tak cara dah ambil klik apabila nak Musa alaihissalam suruh tu, klik dia semula. Jumpa dengan Allah Taala. Lah mana? Musa kata tak gerak umat aku. Sengaja Allah kuasa wilimo selalu pun tak apa. Tapi hikmah ni nak royak kebaikan pada saya dan kamu muslimin muslimat umat Muhammad. Pemberi Allah ambil bilangnya ya kebaikan Allah tak ambil. Bukan kata kurang dah pahala kurang kebaikan tidak. Sama ya 50 apabila klik Allah kurang klik. Tak apa ambil tinggal 45. Klik mari berapa kali situ tu? 50 waktu berapa kali turun naik pergi jumpa dengan Musa tu apa? Allah kurang 45. Tak gerak umatmu ni. Kaca-kaca di mana Nabi Musa nak paling pula. Kena Musa kata tak gerak. Ambil 5. Tinggal 40. Gi pula tu 5 sekali 40. 35. Naik pula 30. Gi pula 25. Siapa kata 10. Naik pula Allah kurang tinggal 5. Turun Nabi Musa kata tak gerak. Nabi kata tak dah. Aku takut. Aku naik rakning Allah khatamkan. Cabut habis mana kebaikan untuk umat aku. Aku malu dah nak pergi nak kurang ni. Tu 5 waktu. 5 tu pun kekuatan, power, pertolongan, pahala sama dengan 50. Sebab tu apabila bawa semaya mari kepada umat, jumpa dengan sahabat, ya Rasulullah. Gapo Allah Taala lepas pada iklan adalah iklan kata Allah Taala panggil mari perjalanan tu. Orang beriman percaya belaka. Abu Bakar Siddiq dengar kata Nabi naik, sekelip mata pun aku percaya. Royak pada sahabat, gapo yang bawa? Nabi kata semaya. Berapa? Nabi kata 50 waktu. Lepas tu jumpa dengan Nabi Musa tengah jalan, dia suruh ke. Aku naik berkali-kali kurang tinggal 5 waktu. Sahabat kata apa? Hak ni kita kena kaji juga ni. Hak ni hak kita kena belajar ini. Belajar semaya. Tu wajib juga kita belajar semaya. Fardu ain. Sahabat cuma cuci hari halal. Kena belajar. Tapi hak ni kita kena belajar ni. Sahabat belajar gapo dengan Nabi ni. Ya Rasulullah berapa semaya? 50. Tapi kurang tinggal 5. Gapo sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tak ambil 50? Kecek mudah. Dia nak tak ambil 50. Kalau 50 kami sanggup nak tunaikan. Gapo tolak dalam hati kecek pe lidah gerak. Iman ya Rasulullah latih. Tak apalah kurang dah. Sebab tu sahabat apabila terima semaya, mereka faham kata ini adalah hadiah daripada Allah. Lepas tu Nabi royak kata, lepas pada ni ada masalah gapo tak kena ngadu dengan aku dah. Dulu sahabat mai royak dengan Nabi, ada masalah tu lah, tak ada makan lah, ambo ni tak cukup makan lah. Apabila semaya satu rangwan, satu hadiah daripada Allah. Nak gapo direct barai ras dengan Allah. Orang semaya supaya ketuk pintu rumah Allah.
Kita susah pergi ketuk pintu rumah Tok Nebel, rumah Nayuk, rumah Abata. Tak saja. Paling kurang ke rakyat dia tak lock saja, tak apalah. Nebel kita susah ni bulan ni. Kerja pun itu jual tak laku covid kita. Tak saja. Tutup Nebel kapung, tutup Kemenai, tu Nayuk Abata. Ini Allah Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim. Sifat hakiki, zat hakiki. Tak sia-siakan orang ketuk pintu rumah Allah. Semaya seolah kata ketuk pintu, sujud seolah kata antara kaki tu. Rapat sekali dengan Allah semaya dalam sujud tu. Sebab tu apabila sahabat terima semaya, Nabi terima semaya bagi pada sahabat. Sahabat bela semaya, sahabat kasih pada semaya, sahabat bercara pada semaya. Nabi SAW hari pertama celak mata dalam dunia, tubik daripada perut ibu, riwayat Syifa binti Aswad, tok bidan Nabi. Hari Nabi beranak tubik dalam dunia, gapo Nabi tubik? Pegang dengan tangan tok depan mak Nabi, golek sujud dengan Allah, sujud rupa semaya, nak rayak pada saya dan umat sampai kiamat. Nabi bawa umat suruh sujud kepada Allah. Hijrah yang mana peristiwa dalam sejarah pada Mi'raj ini, bawa semaya kelik mari bagi pada umat. Nak rayak kata semaya ni lah nak selesai segala masalah. Segala masalah dalam dunia. Gapo hak kita bimbang manusia duk serabut ini, bak rezeki. Allah sifat dalam semaya. Kita takut gapo lepas pada mati. Dalam kubur Allah sifat jaga dia dengan semaya. Lepas pada kubur titik sirat, Allah akan selamat dengan semaya. Di mizan Allah selamat dengan semaya. Jannah akan buka pintu dengan semaya. Sebab tu Nabi celak mata tu baik sujud. Lepas pada sujud, akik tangan kepala naik, akik tangan tunjuk ke langit. Dengan syahadah satu tunjuk ke langit. Allah beri cahaya tubik dalam rumah. Syifa binti Aswad kata, aku tak sedang tengok budak ni. Gapo cahaya tubik dalam rumah ni? Nak rayak pada umat kata, aku mari untuk bersih. Pak kara Allah beri tengok hari beranak, tali pusat dipotong siap tubik daripada perut. Kemaluan dia pada khatan, orang panggil jawi. Nabi tak ada, di luar ada, dalam perut tubik bersih. Dan darah tak ada, bahu sedap. Tubik sujud kepada Allah. Akik tangan sepotong cahaya dalam rumah dia. Gapo nak rayak? Hai umat Muhammad, Allah hatta imamul anbiya untuk bersihkan dunia, untuk bersihkan suasana hidup manusia, untuk bawa manusia sujud kepada Allah. 23 tahun tak ada kerja lain. Latihkan hati manusia yakin dengan Allah, harap pada Allah. Hari Nabi nak pejam mata tu pun sebut hasmaya lagi. Ummati solah. Bahkan kehidupan anak dia gapo berlaku? Fatimah duduk dalam keadaan tak ada makan. Aisyah 3 kali tengok anak bulan. Ulama kata 2 bulan hilal. Gapo duk kaca tengok anak bulan? Kita kalau tengok anak bulan ni nak raya dah lah. Puasa tak ada nak tengok mana. Kalau tengok pun jangan win nampak lah esok ni. Boleh tangguh sehari lagi tu tengok bulan Ramadan. Kalau tengok Syawal, gaduh lah nak win puasa, nak win raya. Kita nak raya tengok anak bulan. Aisyah radhiyallahu anha tengok anak bulan, tengok dapur, tak ada makan ni. Tengok anak bulan pula, kecek saya mudah ya. Lewat masa seminit boleh sebut berapa kali anak bulan. Tapi anak bulan tu baik bila? Sebulan sekali. Hilal tu. Rajab sekali nampak, Syaban sekali, Ramadan sekali, Syawal sekali. Aisyah radhiyallahu anha tengok, hilal nak bulan pula. Dapur tak rasa. Nak bulan pula. 2 bulan berturut-turut. Gapo dapur tak rasa? Kelimah dapur tak rasa ni, kalau lah ni pun saya di Malaysia, orang sana lah, kuat Tom Yang kata, orang Malaysia dapur tak rasa setahun. Apa dia makan kedai? Dia tak nak menyayu. Tapi rumah Imamul Anbiya tak ada makan ni. Sahabat tanya makan ke apa? Wah tamak dengan ais sejuk. Rasulullah duk fikir ke apa? Kan duk elok rumah tangga dia berlaku gitu lalu ni. Rasulullah duk fikir teteh ni hak nampak dengan mata rasa ni. Hak nampak tengok dah umatku ni berlaku. Umatku tak sembahyang ni jadi. Umatku zalim ni jadi. Umatku tumpah darah ni asbab. Umatku kena ketik dia ulan ni. Umatku makan daging manusia ni rupa amalan. Nak macam mana tak seri berlaku. Usahakan amalan we tumbuh dalam kehidupan umat untuk nak selamat. Siapa tak ada kehidupan keluarga ni. Tak ada rumah tangga duk tengok anak bulan. Kecek mudah tuan-tuan. Hari ni gapo berlaku? Barang mahal hak orang hak kita jual tak laku.
Nak pergi kerja pun susah. Hari ni kita susah dah berasa. Tapi ada cukup lekat tempat kita. Tak biasa berlaku rumah kita hari ni 3 bulan, 2 bulan berturut-turut. 3 hari tak ada orang pakai. Dunia ni kita cari rumah mana? Saya duk berjalan berapa hotel negeri hak miskin-miskin. Tak ada orang tak makan 2 bulan berturut-turut makan asjang awal nama. Tak ada dah peristiwa yang Allah Taala buat dengan rumah Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Habibullah. Untuk nak talimi umat, Nabi tak peduli bab makan ni, tak ada bimbang, bukan tak padu langsung. Mana bukan hak ni muakhir, bukan maksud. Duk bimbang takut umatku tak semaya, umatku tak selamat, umatku tak selamat pada azab kubur, umatku ni. Sebab tu semaya mencukupi. Hari Nabi nak mati tu Nabi sebut, tak ada sebut kata hai ya Rabbi Fatimah, ya Rabbi Aisyah, ya Rabbi Hasan Hussein, ya Rabbi Ali, ya Rabbi Abu Bakar, ya Rabbi ya Umar, ya Rabbi ashabi. La, ya Rabbi ummati. Gapo dia? Ummati salah. Sujud pertama hari lahir, kecek Peter akhir belum tinggal dunia, ummati salah. Umatku jangan main-main dengan semaya. Jangan tinggal semaya. Pemuda jangan tinggal. Wairun jangan tinggal. Orang tua jangan tinggal. Ibu bapa jangan tinggal. Wa ma malakat aimanukum. Pemimpin jaga dengan rakyat semaya. Lemah lembut dengan rakyat hak semaya ni. Kira cara lah ibu bapa. Wa ma malakat aimanukum. Semaya as-salah. Ibu tarbiyah kedua anak semaya. Pemimpin. Ni malam ni. Tu email kita jawab kuasa masjid dia fikir amalan deh. Ni sikit saya nak tambah musalla masjid kita ni. Lah ni kita dak buat ni. Salah satu juga deh. Tempat semaya ni. Memanglah zaman dulu dia buat mudah-mudah tu. Sebab ibtidah tak ada duk paduk, tak ada duk tekan berat mana bab bangun ni. Tapi mula-mula buat kacau amalan. Akhir sikit kau tambah semualah. Kau tambah nak bagi kemudahan. Supaya kita hari ni juga kampung kita ni nak wis sepenuh sikitlah tempat semaya ni kadang-kadang dekat bulan puasa ni ramai sikit. Suasana rumah kita ni bulan puasa. Bulan puasa ni masya-Allah setiap kampung lah. Saya duk berjalan dulu masa dulu bulan puasa kok duk dalam keluar di jalan Allah. Kampung ke kampung kadang kita orang luar ni malu nak mayat dalam. Sebab nampak orang kampung kok sepi, tempat sejik lah tak luah mana okey. Kita orang musafir mari kadang-kadang kena semaya luar lah. Dia terawih ni bubuk nak duk wah kipah, bubuk nak duk sah pertama kita orang musafir. Jadi orang kampung ramah. Sebab tu masjid hari ni terbuka. Alhamdulillah lah salah satu daripada fikir Tok Email, Tok Rotik, Tok Bila makan masjid, Datuk Nebel, Datuk Meneh. Hari ni buka masjid, kita boleh tengok lah wilayah kita secepat mungkin. Allah Ta'ala bagi dengan usaha ni, dengan nampak harga. Sebab tu Tok Sri Wifat kita nampak jadi harga murah sangat lah. Ketika Tok Email kita duk fikir jangan buat tak apa. Tak, ini satu nak kepada Nuhat Nabi besar. As-salah. Jaga semaya. Lebih lagi semaya cara Nabi besar. As-salah. Semaya kamu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana mu tengok aku semaya. Kita tak bisa tengok. Ulama tak kias sallu kama alimtumuni usalli. Seperti mana mu tahu? Siapa hati tak tahu? Maya Nabi tak ada hari ni budak tadika tahu. Kita semua wilayah kita ni orang mengaji belaka. Kita panggil orang ngaji lah. Walaupun tak ada duk pondok hari ni masjid ada mengajar, ada tok guru mari seminggu sekali, ada tok imam mengajar macam-macam. Kita orang mengaji tahu, tak ada orang tak tahu semaya. Tapi hari ni kenapa? Masih kurang lagi. Supaya mula Allah yarham tok guru kita Baba Ya Badiru. Biasa royak kata tak ada orang tak tahu fadilat Ramadan. Semua tahu Ramadan tu hai apa dosa tu hai gitu baca Quran diganda, sembahyang sunat di fardu, tapi apa umat jadi malah. Sebab tahu tak masuk dalam hati hakikat yang sebenar. Harga fadilat tu tak ada dalam hati orang beriman. Tahu je. Sebab tu satu amalan lagi hak kita kena tekan hari ni fadilat, masuk fitkan fadilat dalam hati umat. Itu mana masjid ni kita nak menggalakkan untuk ramai-ramai semaya 5 waktu bagi orang jatuh kan. Untuk 5 waktu ni masjid. Sebab tu kita nak sempurnakan. Hari ni fadilat-fadilat bina masjid ni
Siapa bina masjid, Allah akan bina mahligai dalam jannah di akhirat nanti. Sebab tu hari ni kita rasa kata kita duk buat masjid dah. Zahir buat masjid. Asal kita buat bangun ni untuk kita dalam syurga. Hari ni rumah kita nak comel. Berlomba comel. Tapi dalam syurga siapa berlomba dia? Siapa dia nak berlomba atas bangun ni dalam syurga? Janji, hak Nabi janji kata siapa buat bangun ni masjid, Allah bangunkan bangun ni dia, mahligai. Istana dia dalam jannah. Sebab tu hari ni jangan berasa kata kita buat untuk sejik ya. Kita buat di mana-mana tempat, itulah bangun ni kita dalam syurga. Siapa bangunkan masjid, Allah bangunkan tempat duduk dia. Ni satu gambar hak mana kita nak jaga, hak Nabi kata as-salah. Sallu kama ra'aitumuni, ataupun ulama sallu kama alimtumuni usalli. Hari ni kita nak buat suasana ni lah. Ni salah satu asbab malam ni kita buat peripun ni. As-salah. Tapi saya sekali hari ni suasana semaya ni tak ada galak mana, tak ada galak. Beberapa kampung alhamdulillah lah. Seperti sini ni Tok Imeh duk tekan sangat, semua pemimpin ahli jawatan kuasa masjid duk tekan. Pakat jaga malam masjid, ada seminggu sekali amalan ziarah, ada baca fadilat-fadilat di masjid ni untuk galakkan kita imarah makmur hidup ke amalan masjid. Sebab tu hari ni saya nak pesan untuk balik yang barakat, bulan barakat, Nabi doa barakat ini, kita ahli kampung semua, ibu-ibu apa-apa juga, kita buat fadilat le rumah kita nanti. Jadi suasana fadilat masuk. Sebab hari ni orang tak tahu tak ada dah. Persen sikit orang tak tahu tak ada. Hak saya duk jumpa orang tak semaya kan, kadang dia tak semaya. Kalau tanya dia kan tak semaya, dia tahu ya aku tak tahu dah. Tak biasa lagi jumpa dengan warung tu, aku tak tahu kata kena semaya dah. Ada orang yang kata seluar cuma tak boleh semaya. Kalau tanya orang tina kan adik tak semaya, tak ada buat kan tu jawab tak ada orang yang kata semaya. Tak bisa jumpa lagi manusia tak erti semaya. Baca betul tak betul gapo kena fi'li qalbi tu hal lain lah. Mana tahu kata semaya fardu, wajib, rukun Islam, tiada agama, kepala bagi badan, anak kecil bagi syurga, hadiah daripada Allah. Tapi kenapa umat buat main-main? Fadilat dalam hati. Hari ni kenapa kita bersungguh di segi kerja, kita tahu hasil dia, fadilat dia. Buka kedai ni hasil, buat kebun ni hasil. Berapa orang bakal beli teresak 8,000, 10,000. Orang tahu fadilat. Berapa nak buka app pautang, nak buka app rau canak, 10,000 beli teresak, boleh 3,500. Apa biasa ukur tak dengan kita beli teresak dengan kita boleh tak? Tapi fadilat duduk depan. Saya sampai kelaning jok daripada mila tak tahulah orang mula buat ni tertik duit, siapa lah ni sekut tak biasa boleh. Bukan tak buat juga tak boleh. Mepan semua. Serah demo buat tak boleh juga. Hak sungguh dah ni. Tapi hari ni apa orang jam? Fadilat. Oh boleh. Hai, apa tak kecek hasmaya Apa tak kecek hasmaya dengan anak Apa tak kecek hasmaya dengan tok laki Apa tak tolak tok laki kita untuk rajinkan jemaah masjid? Apa tak tolak anak yatim kita? Tak apa ke fadilat? Kita tak apa, kita tak menghargai, bukan tak tahu, tak menghargai. Sebab hari ni syukurlah, terima kasih pada imam ketua kampung yang mana buat majlis untuk kita bicarakan fadilat kelebihan. Hari ni kita tak boleh lepas gitu dah. Pemuda kita Wairun tengah dah baru duk besar dalam suasana sekarang. Nak buat macam mana? Jadi syabab yang berjaya dalam kehidupan. Buat macam mana wanita muslimah kita yang berjaya dalam kehidupan. Macam mana anak-anak muda kita besar dalam keadaan beragama, besar kasih dengan masjid, besar kasih dengan perintah Allah, besar kasih dengan sunnah Nabi. Ni suasana kita. Dengan macam-macam fikir, Tok Imeh fikir macam ni, kadang-kadang Wairung dia fikir cara dia. Kita kena buka peluang, buka okat. Jangan spek bab agama ni. Jangan duk nafi cara orang lain. Kadang-kadang kita tak langsung okat kepada pemuda pada Wairun. Setengah apa ni sepek, pemuda Wairun tak boleh turut dia ni, rusak akan nafsu belaka. Nabi biasa
Turut wairung sekali syahid gigi 2 butung. Nabi kata lepas ada ni tak sewak kira. Allah hantar Jibril mai musyarak mula. Tak lewat itu, kena kira dengan wairung, kena musyarak dengan wairung. Hari ni ada lah kampung kata tak sewak kira puak wairung. Deh, agama nak maju, masjid nak hidup, amalan kampung nak jadi hidup, nak maju deh. Munawwarah mari mana munawwarah? Asayasri. Daripada usah siapa? 3 golongan, 3 tabaqah. Nabi orang tua Abu Bakar sekali. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha orang tino. Lepas tu Wairun Ali karramallahu wajhah. Orang pertama hak semaya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang yang kedua Ali karramallahu wajhah. Ni umat. Ambil orang tino, ambil Wairun semaya. Semua umat Nabi hak sujud ke Tuhan mula-mula sekali siapa? Orang tino. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Malam ni pergi pun orang tino, dengar harga kamu, dengar harga muslimah, dengar Allah tak depan bak semaya, bak kelimah Allah bagi kat orang tino. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ucap kelimah mula-mula umat Nabi. Bak harta belanja untuk agama ni. Munawwarah ni jadi sebab usaha siapa? 3 tabaqah. 3 golongan orang. Nabi sendiri memang dah tu kita bilang dengan orang tua. Orang tino isteri Nabi Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Wairung siapa? Ali karramallahu wajhah. Lepas pada tu anak Ali Hasan Husain. Lepas pada tu sahabat-sahabat ni semua pemuda belaka. Hari ni kita tak belakang, tak tepi tawak kira. Silap kita. Ni bangun pemuda, dia nak buat gapo? Buka okat bagi dia. Tempat saya dia cak bola. Mula tak nampak main gapo buat ni. Okey, duk fikir kok ni, aku fikir bola. Ada seorang kapten tim dia tu. Ada orang minat bola, kacau royak tak mari sejik. Hari tu cak bola, pergi sewa padai, main padai bola. Kapten tim dia tak ada fikir. Pergi waktu semaya, suruh semaya jemaah. Jadi tu imej sendiri, 400 sah daripada bola, semaya jemaah. Subhanallah. Ada setengah tu tak biasa untuk semaya, jaga semaya mana. Sudah keluar kami, keluar kawal lah ni. Penjahit tu ambilkan sarung bakar, ambil wuduk. Alhamdulillah, boleh tengok wairung semaya jemaah. Dengan fikir daripada wairung, fikrah dia Allah bagi. Buka ukat, buka jalan, jangan sepik atau apa buatmu ni. Rugi masa saja duk main. Fikir dia tu. Buka fikir wik dia. Buka ukat wik dia. Amalan orang tino kadang meban, kelum meban. Dia cak tu cak ni muslimah lah kampung. Fikir satu orang tino ada. Dalam cawak jalan saya tu saya banyak di mana satu tempat. Orang tino buat hubungan. Dalam kampung tu tak ada orang buat hubungan, tak ada ceramah. Dia duk tengok dalam klip, duk tengok dalam ni buat macam mana ni? Dia buat hubungan. Minta boleh tak? Saya tak insya-Allah. Orang tino dia fikir. Hingga boleh buat peripone agama tu dengan wairun mari malam tu, pemimpin mari malam tu. Jadi mula lepas pada tu kali pertama, ada kali yang kedua. Mula nampak, mula tak ada nampak, tak menghargai. Orang lain duk berubah kampung ke kampung, masjid dah buka, orang tino suka dengan amalan. Banyak mana dah. Besok wairun mai jumpa dengan saya. Mana alhamdulillah lah duk ceramah ni. Saya kok tak minat amalan masjid, saya tak pergi. Sebab kalau kecek pipone agama ni tak pergi juga. Tapi suka main terosak. Duk main. Ada siapa dia kerak klip pandak kita tengok kecek bab taat ibu bapa. Siapa deraka tak boleh masuk syurga. Dia ni ibu bapa duk teriak hari-hari dengan dia. Dia tengok je masuklah hati. Puasa salah. Gi minta maaf dengan mak dia, dengan pak dia semula taubat istighfar. Berubah dengan klik 5 minit. Hari tu pergi jumpa dengan saya di Tani. Sama-lana terima kasih. Gapo? Saya dah. Hak dia royak kata mak sakit hati. Saya tu siang malam kalau mati tak boleh masuk syurga. Lepas tu pergi duk tengok klip ni. Saya kata terima kasih kok Tok Neben, Ayuk, kok ketua kampung WhatsApp ni lah. Saya tak tahu waktu orang hak buat tu lah. Siapa buat pucuk peripun ni? Kadang Tok Neben. Ni. Hak saya nak ayat kata kadang-kadang wairung dia buat cemurung buat dia. Kadang muslimah le kampung dia buat dia. Gunalah, buka jalan lah, bukalah. Jangan sepek atau apa buatmu cara mana. Buka, jangan sepek. Bab agama ni hari ni kita nak bawa umat kepada mardatillah. Kisah semua jak daripada Nabi lahir sampai berjaya mata nak bawa umat sujud kepada Allah. Hari ni kita jangan nak main kan mau sujud macam tu. Hak tak sujud beribu lagi. Hari ni kalau kita nak main ikhtilah lagi hani hatange hakunuk harga apa. Hai, ribu lagi pemuda tak semaya. Ribu lagi muslimah tak ada dedah, tak ada tutup aurat. Apa kata retina mana? Kita ni dulu tak pakarlah, tak ada cara mana. Klik je tak tengok klik. Hari ni alhamdulillah.
Saya tak biasa dedah orang, tak biasa tak tudung, tak biasa lepas rambut. Mula ada hak temai royak, mula luk tubik gambar-gambar dia tak dedah orang. Orang budak warung tadi tu royak dia kata hari ni saya duduk dengan ibu titik air mata dengan sebab saya berubah. Dulu titik air mata sakit hati anak aku gitu gini. Hari ni titik air mata dia kata mana? Ayah saya, ibu saya kena saleh. Satu cawak pada satu cawak dia mari untuk royak Kerkuzari. Royak cerita ni. Sebab tu ada kebaikan belaka nah. Wairun dia wacun hok dok buat usaha. Wanita muslimah hok dok cak gapo ni. Tapi kita kokoh betul lah hari ni, jangan dok nafi cara hidup orang gitu. Nafi wairun ni tak kena ni cara dia ni. Orang tina ni gapo salah silap lah. Pakat piping mari, pakat betul, pakat mesyuarat lagi gapo. Alhamdulillah. Malam ni saya suka sekali, gembira, ramai sekali. Terima kasih pada semua imam, khatib bila apa ni Bang Musa kita yang jadi asbab. Ini Allah Taala bagi kemudahan pada saya. Setahun dah duk azan-azan. Hak boleh lepas apa ni? Nak mari maghrib ke? Jadi sibuk ada urusan lain malam ni. Mari juga walaupun malam. Sebenarnya tak ada lah dalam program untuk malam ni. Lepas pada saya masuk hospital ni, saya tak terima malam. Bawa ni jadi cok start. Masuk hospital luar malam. Sebab tu dah perakat dalam face dalam gapo ya, atau kalau tengah hari boleh. Malam ni saya minta rehat ataupun takazam maghrib dah lah untuk saya. Tapi malam ni alhamdulillah dengan takdir Allah saya boleh tengok suasana orang kampung. Suka sekali sebab semua orang kampung kita, sekitar dalam kampung kita ya. Hak ni hak kita nak ni. Mahalah kampung masing-masing orang kampung persatu potok email oyak ni. Bersatu padu. Kasih saya. Hak ni lah hak Nabi nak. Hijrah Nabi nak hak ni. Hijrah syirik pergi kepada yakin. Hijrah bid'ah pergi kepada sunnah. Hijrah dunia jadi akhirat. Hijrah Yasrib jadi Munawwarah. Hijrah jahiliyah jadi Radiyah. Semua berlaku dalam hijrah Mekah Madinah ataupun hijrah Isra dengan Mi'raj. Itu untuk umat belaka. Amalan hak kita duk belajar hari ni tuan-tuan, kita kena mengaji nak buat satu-satu. Tapi siapa kata mengaji cara-cara ni? Cara hikmat ngawairun, cara hikmat, cara hormat dalam perjalanan Nabi. Seperti saya ayat Ibrahim alaihissalam. Hak ni imamul anbiya. Hak ni apa? Ibrahim tak bangun orang lain. Adam marhaba. Selamat datang. Saudaraku. Musa kata selamat datang saudaraku. Yusuf alaihissalam selamat datang. Zakaria, Yahya selamat datang. Ibrahim alaihissalam tak bangun. Duk tak belakang tu. Nabi mari siapa ni? Ibrahim. Baru masuk belum. Hajar hormat. Kita ni kadang-kadang tak kenal hak mana orang tua, hak mana orang gerbai banyak dengan agama. Pasal sebab ni orang lama, orang tua tak ada turut ni. Room learning, room model baru pakai teknologi tu. Orang tua nak reti apa? Pandai lekeh orang tua, tak ada hormat pada orang tua. Hai, siapa ngaji tibak ni? Kita ngaji sahabat cuma cuci hari halal saja ya ke? Kita ngaji fi'li qalbi qali saja ya ke? Kita ngaji usul saja ya ke? Sifat ni. Allah redha sahabat dengan sifat. Siapa belajar sifat kata? Hak Nabi gerak sahabat tukar syirik jadi yakin, bid'ah jadi sunnah. Dunia sahabat tu terima jadi akhirat. Abu Dahdah ni ratus pahang-pahang tamar kebun dia tu. Masa dulu orang kaya kebun, tapi kebun dia jadi kebun lah syurga. Dunia jadi akhirat. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya sekali umat akhir zaman sampai kiamat, tak ada nak lawan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tapi dia adalah asyara mubasyarah hak masuk syurga di akhirat. Nabi tukar bukan Nabi fatwa. Nabi tukar bukan Nabi suruh tinggal. Berhenti kerja dunia kamu. Tobek daripada hukumat kerajaan kamu. Tinggal kebun kamu. Tutup kedai. Pergi kepada akhirat. Pergi kepada masjid. Lah. Dunia akhirat. Bid'ah sunnah. Syirik yakin. Ni hijrah Nabi. Ni lahir Nabi, ni beranak Nabi, ni Isra Mi'raj Nabi SAW. Kita terlupa hari ni, kita ngaji tahu ke apa? Ni sunnah, ni bid'ah. Kita sunnah, mung bid'ah. Ni syirik, ni yakin. Kita yakin, mung syirik. Ni dunia, ini akhirat. Aku akhirat, mung dunia. Siapa hak mengaji cara Nabi bawa orang dunia jadi akhirat, bawa orang syirik jadi yakin, bawa orang hak bid'ah jadi sunnah. Ni kampung pada sangat kita ni duk apa malam ni nak bawa umat ke arah ni. Ni ma'al hijrah hak kita bila berapa bulan lepas. Ni Isra Mi'raj hak kita duk bincang setiap wilayah hari ni. Nak bawa umat kepada mardatillah. Jangan sepik di segi agama, peluang rahmat Allah.
Nabi mari rahmatul lil alamin, bukan dengan manusia Nabi buka jalan, dengan binatang pun Nabi kesiap belah. Tapi kita ngaku kata umat Nabi, sama manusia kita hina, sama saudara ada kelimah kita fatwa. Hai, mana Muhammadur Rasulullah? Mana kampatiantun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gapo kelimah ni? Asyhadu, kelimah syahadah patiantun. Kami bersaksi kabaca kau patiantun wa. Mai mi pracau undai nak cha Allah. Lek kabaca kau patiantun wa. Muhammad bin Rasul ka Allah. Gapo matlamak kandak dalam tu. Ya Allah, aku janji dah, aku nak beriman dengan engkau, nak bawa cara hidup aku dengan betul cara Nabi engkau. Tu matlab mafhum kandak dalam dua kelima syahadah ini. Hari ni gapo kita nak turut perintah Allah, gapo cara Nabi. Semaya je ke perintah Allah saja? Semaya jemaah saja je ke cara Nabi? Muhabbat hak Nabi hajar dok mana hari ni? Suka baik hak Nabi dok mana? Senyap atas bertekarai hak Nabi dok bersama dengan Abu Bakar. Mana sunnah Nabi? Hak kita perhatian tuan. Orang kata ke Nabi dia saja. Abu Bakar wajib sepatah jawab tu baik. Nabi paling belakang tinggal. Buat kali ya Rasulullah. Kenapa orang kata kita dok dia? Bos saya jawab tinggal. Nabi kata ya Abu Bakar. Masa orang dok kata tu, aku tengok malaikat rahmat dok sekali. Tapi apabila mu bertekar jawab mulut, mereka rahmat lari. Aku tak duduk tempat tak ada mereka rahmat. Ini taklim umat. Siapa dia belajar kata cara ni? Tutup mulut atas bertekar, bawa umat kepada kebenaran, sabar atas kecep. Fasbir ala ma yakul. Kitab pada Nabi kita ni. Fasbir. Siapa kata hari ni? Ada masalah, Prof jawab mulut selalu. Ada gapo tak kena sawak demo kita dua. Keluarga begitu juga, isteri suami. Sepatah isteri, sepatah suami, 10 patah isteri. Keluarga juga hari ni. Ni taklim umat siang malam setiap bulan-bulan ni, tahun ni nak gapo? Ziarah le kampung, ma'al hijrah, Maulidin Nabi, Isra Mi'raj, nak gapo? Wallahi nak dua kelimah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak gapo? Perjanjian kita dengan Allah, yakin, beriman, hidup cara Allah, kandak dan perintah Allah dengan cara Nabi. Tapi hari ni siapa belajar? Siapa belajar? Apa tak belajar? Anak kita ngaji, kita pun ngaji duk pondok. Kita cuk situ negeri tu. Ni syahadah. Ni. Pelakat seni abak aku cuk. Hai, Allah tak lanya. Allah tak lanya mu cuk negeri mana. Allah tak lanya mu habis berapa. Allah tak lanya. Pak soalan dalam kubur, man rabbuk, ma dinuk, ma nabiyyuk, wa ma ikhwanuk. Semua bukan tulis saya baca. Tu syarat memang lah. Tu yang menafi lah. Ada orang kata pada saya, tak kena hidup kecek kata sahabat dulu tak ngat, tak pandai nulis, tak pandai baca. Kita tak usah tulis. Bukan gitu. Lah ni cara nak mengaji, kita kena tulis, kena baca. Tapi jangan duk nafi orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Mereka ada Allah, mereka ada sunnah Nabi, mereka belajar satu persatu amal. Dia Allah terima. Allah tanya man rabbuk, dia boleh jawab. Man nabiyyuk, dia boleh jawab. Ma dinuk, ada lagi hidup pe. Wa ma ikhwanuk, dia tak ada pecah belah, dia kasih dengan saudara. Jawab pe amalan. Masa muda mu buat gapo? Dia belajar agama. Harta mu cari mana? Dia nego halal, tak tipu. Tak biasa zalim, tak makan harta anak yatim. Tak tipu dalam nego, tak tipu dalam mata kalau. Tak nego benda haram. Mek mana? Lepas tu boleh dah kaya dah, dia tak belanja benda haram, duit halal dia tak pergi buat dengan anak. Mek mana Allah bagi halal, guna pun halal. Ilmu hak mau ngaji, aku amal, aku ngaji, aku amal. Tengah-tengah duk belajar nak amal, engkau ya Allah ambil nyawa aku. Kalau ada lagi, aku nak belajar lagi, nak usaha lagi. Ni yang kita hari ni. Nak bangga tak boleh. Nabi hajar muhabbat, bukan Nabi hajar hebat. Faham tak ni? Kelimah pandak-pandak. Hebat dengan muhabbat. Langit bumi ni. Kalau hebat, tunjuk hebat. Silap sikit ya kita hari ni. Semua bakal nak hebat lah ke. Agama aku hebat. Pengajian aku hebat. Kalau anak murid, kalau tok guru dengan anak murid tunjuk hebat. Lah, Nabi tak hajar hebat dengan sahabat. Nabi hajar muhabbat.
Tok laki nak hebat yang dengan bini hari ni. Tok laki mu ni, mu kenal tak derakong tak boleh masuk syurga. Nabi tak hajar hebat, Nabi hajar muhabbat. Pak nak hebat yang dengan anak hari ni. Pak mu tahu tak, mu derakong ni. Bukan anakku ni. Gilah mu nak pergi mana pun. Tak usah jijak rumahku. Tu hebat bukan muhabbat. Nabi tak hajar hebat tepuk dada. Nabi hajar anak tak reti gadai. Tak ada hadis Nabi gadai. Nabi hajar kata isteri tak turut gadai. Tak ada Nabi gadai isteri. Tapi buat dengan muhabbat. Dengan sahabat Nabi kasih saya tak tunjuk hebat. Sebab tu sahabat dengan Nabi bukan sahabat takut, sahabat hormat. Kalau hebat orang takut. Hari ni anak ngapak sepengah sedadu dengan orang lari dari tu. Kenal ingin kata, ada roblok depan. Anak nak masuk, ayah aku ada, aku tak kelik lah. Mai ku sia malah. Bini ngata laki takut supaya budak kaya takut ke polis tu. Tapi kasih tak ada. Takut dengan kehebatan. Sebab Nabi bela umat bukan kehebatan, dengan muhabbat. Nabi hebat sekali dalam dunia, Imamul Anbiya. Tak ada saya sebut dah, tak ada Muhammad, tak ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tapi tunjuk muhabbat, rahmatul lil alamin. Rahmat seluruh dunia ini. Binatang pun Nabi kasih saya. Apakah lagi manusia? Sebab tu pemuda-pemudi wairun yawacun muslimin muslimat. Hai orang kampung pada saya ingat malam ni. Butung kamu yang ada pemimpin yang fikir agama. Butung kamu yang ada pemuda ambil bahagia dalam majlis. Butung kamu yang ada muslimah yang ada talab dengan agama malam ni. Sebab tu kebaikan saya nampak alhamdulillah Allah bagi cuaca malam. Saya kali pertama pas mari malam tak tahu suasana. Tak ada mesyuarat dengan email kata gapo kampung sini dak. Saya doa dulu ya Allah gerak lidah aku kecek wi faedah untuk aku dan orang kampung. Malam ni Allah wi tengok cuaca, suasana sederhana. Wallahi ni amalan orang kampung sini. Kadang-kadang orang kampung kata malam nak tak tahu, tak bisa mari tahu dak. Kok bucu tu lah, orang gitulah. Hok tu mata demo karau. Nampak sungguh ni, situ gitu, kapal ni, gini. Mata karau. Tak nampak ni, orang duk kecek belakang. Tu mulut mu karau. Saya tengok Allah faislah Nabi tengok masa Mi'raj tu. Malek-malek lah kapung, sederhana suasana malek lah kapung. Sebab tu masjid ni satu pusat, orang panggil hati kapung. Bala ataupun tempat semaya ni tempat sujud pada Allah ni. Alhamdulillah kita dah bina. Siapa bina Allah binakan. Siapa jaga amalan Allah jaga rumah dia. Siapa ulai-alik ke masjid ambil rahmat kelik. Setiap pagi Allah turun rahmat di Baitullah dan rahmat situ pacah kepada masjid-masjid atas permukaan bumi tempat semaya tu. Seolah kata masjid musalla ni anak cucu kepada Baitullah. Siapa rumah mana ada anak laki-laki mari semaya, rumah mana ada suami mai semaya, dia buat klik rahmat. Rumah mana yang fikir amalan masjid, jaga hidup amalan masjid, hati kampung, Allah hidup amalan rumah dia. Sebab tu sahabat yang pergi saja ya. Ulai alik, pergi balik. Jadi alim. Tahu, daripada jahil jadi alim, syirik jadi yakin, bid'ah jadi sunnah. Ulai pergi saja ada majlis ilmiah, ada mengajar, belajar mengajar. Ada tu guru baca, ada orang ni royak fadilat ni, ada orang ni kecek sunnah Nabi. Dia mari ambil buat klik royak ke anak dia, royak isteri. Isteri dia berubah jadi solihah, anak dia jadi da'iyah, anak dia jadi hafizah, anak dia jadi hafiz, anak dia jadi alim. Buku jaga masjid, hidup amalan masjid. Sebab tu wahai adik-beradik saya umat Muhammad, orang kampung, orang pada sengit, hak tak imi siapa sebut ni kata kampung yang kecil, kampung yang saya yakin walaupun kali pertama kait tengah hati saya, sejukkan hati. Wallahi billahi. Wasa tenang sekali, wasa siapa panggil? Pupan. Tak ada pocok ni, bukan jarum mah ni. Perasaan mari dalam hati. Walaupun berapa orang saja orang sejupuk sini, tapi wallahi Allah kekasam. Demi Allah pun dengan sambut teh orang sini malam ni walaupun segelitir kalau banding dengan tempat saya duk pergi yang tempat-tempat lain ni masya-Allah. Orang ramai tak tahu apa utik kapung. Berapa utik kapung mai beripung. Tapi tak sama walaupun segelitir ni. Mari dengan hati belaka. Pemuda juga mari dengan hati, muslimah mari dengan hati. Sebab tu saya kecek dengan hati. Yang mari dalam hati. Sebab tu tak ada, orang panggil tak ada maudhu' lah. Mazmun saya ni 12 tahun dah.
kebesaran Allah, kemuliaan Nabi, kasih saya. 3 perkara ni yang saya kecek. Sebab tu malam ni marilah hijrah, ma'al hijrah, Isra' Mi'raj. Kadang orang tanya, "Maulana tak erti kecek hak lain ke?" Nak kecek ke apa? Lagi kita tak ada lagi hak ni. Hak besar-besar hak ni ya keyakinan kita, sunnah Nabi lagi hidup kasih saya kita duk mana. Sebab tu deh. Gapo hak pemuda kita duk gerak le kampung seminggu sekali, buka jalan, jalan ke dia. Hai ukat. Begini cara hak mana hak Nabi besar kata absus salam bainakum. Sebar salam. Amalan ni jangan diputus le kampung. Salaman salama. Salamun qaulan min rabbir rahim. Amalan orang dalam syurga. Wanita juga seminggu sekali ada di segi muzakarah muslimah, amalan orang tino, rumah-rumah ke apa ni, hidupkan. Insya-Allah Allah akan jaga kampung kita. Allah jaga anak-anak muda kita. Hak mana hari ni duk berlaku kan? Anak muda kerah mata, anak deraka dengan ibu bapa. Tu dia panggil satu-satu ujian yang besar sekali dengan umat ni. Anak yang degil, suami yang kasar, isteri yang tak taat. Dia berlaku hak ni dalam rumah tangga seolah kata api dah dalam rumah. Terbakar dah, kita yang tak nampak. Sebab tu ini hidup yang sederhana tempat kamu. Alhamdulillah, inilah berkat. Kebanyakan benda sikit ni berkat. Dia banyak yang nak pergi jadi kot haram. Harta supaya tu juga kalau sederhana sikit-sikit keberkat teh. Dia kacau berlomba bakat nak banyak, haram lah tepuh dah. Tipu orang pun tak apa, sawi banyak. Nego benda haram capur sikit-sikit tak apa, wi labo. Timbang kelo wi tipu tak apa, wi labo. Nak kebanyak bertepuh dengan benda haram. Kebanyakan bukan semua. Tapi kalau kacau nak kebanyak, haram ni cicoh tepuh lah. Sebab tu kita nak pada keberkatan ni sikit tak apa. Biarpun kita tak ramai tak apa, rahmat ada bersama kita. Amalan kita sejik kita tak besar tak apa, tapi amalan hidup. Tapi nak siap lah. Dengan berapa lama cik boleh bulan Ramadan ni kita siap. Saya pun dengan tim ngan hak Markas Caru ni buat apa ni, jalan kawasan hak mana masjid-masjid tak sudah, hak mana hak teruk benar lah. Ada buat tolong-tolong buat bantuan. Saya di segi kecek pe gitulah, ada live ada gapo, alhamdulillah. Mana satu tempat hak gini ada duk tengah duk jalan buat. Di sini juga saya yakin dengan hati pemuda hak mari malam ni muslimah hak ada, saya yakin sekadar ni buat kita ni orang kampung, insya-Allah Ramadan ni kita boleh sepenuh semaya sudah. Semua pakat niat dan doa dan gerbes sikit. Buat kita hati kita. Alhamdulillah saya suka benar dengan Abang Musa kita banyak kata, kampung sini ya, fikir sendiri belakang. Kata buat kampung ni besar-besar dak, orang kampung semua kandak. Dengan fikir orang kampung, hati satu hati orang kampung nak kepada kita nak menyiapkan masjid kita. Saya yakin kata dia hati duduk situ belakang, insya-Allah Ramadan ni kita akan sepenuh sikitlah. Dia tak siap 100% pun kita akan sepenuh Ramadan ni. Sebab tu besar hati pada puak kita semua pakatlah. Kolamai pakat tolong sikit sebanyak. Saya ni sebenarnya kalau untuk diri saya sendiri, saya tak kecek di segi permintaan kalau tu baik live tu baik ke apa. Tapi ni untuk saya dah mesyuarat dah di markah, untuk masyarakat, untuk umat, untuk saudara, saya rela. Sebab tu duk pergi di mana kawasan hutan tua mana ni, untuk umat, untuk masyarakat. Kampung ni susah benar, tempat semaya tak ada. Di sini juga alhamdulillah ada dah, tapi nak selera sikit sebab kita orang duk keramal lebih lagi puasa ni. Hak duk ke mana-mana tempat kelik mari raya lagi kita nak sepenuh. Sebab tu belum pada saya nak minta tazkir malam ini. Saya insya-Allah daripada saya sendiri, kadang-kadang depan orang pun ikhlas juga. Saya belajar dengan tok guru saya. Ada fadilat Quran baca derah. Kalau kerana untuk nak menggalakkan orang baca, lebih baik kita baca derah. Kalau baca derah ganggukan orang lain, lebih baik kita baca tengok fadilat. Sebab tu belum pada saya nak tazkir ibu-ibu, ayah-ayah pemuda mari malam ni, saya juga insya-Allah mula-mula sekali sebagai mukadimah. Hak sana duk kutip dah tu tak apalah. Ni hak saya kita tak sini untuk masjid sini, untuk musalla sini. Saya sebagai mukadimah mula-mula, hak lain lagi belum pada bersurai malam ni boleh. Kita pakai sikit sorelah. Insya-Allah kita akan selesai belum sampai Ramadan. Ni Rajab Syaban. Rajab dah tengah nanti sampai Syaban tu 15 hari lebih. Lepas tu Syaban tu 30 hari. Sebulan lebih. Insya-Allah kita akan tambahlah paling kurang berubah kesan
wisapa Ramadan ni kita boleh semaya tarawih, kita boleh iktikaf, puluh akhir dan sepenuhkan ibadat kita. Semua niat belaka insya-Allah ni daripada saya untuk musalla sini. Lepas tu saya nak tupai keberkatan orang kampung, wallahi kecek dengan hati. Keberkatan muslimah dan yawacun wairun semua orang tua lebih lagi pemimpin duduk depan saya ni. Tok Imam Khatib bila tak kali pertama jumpa apa ada, saya rasa ramai sekali, puas hati sekali. Dan insya-Allah Ramadan ataupun bila masa tengah hari saya akan datang mari pula maghrib ke, saya akan datang panggil ziarah pula, mari pula pada musalla kita ni. Sebab dekat ya duk markah ni, hubungi insya-Allah. Lagi akan datang doa pada Allah supaya Allah pilih saya pula boleh mari hubung dengan orang kampung sini deh. Malam ni dengan kasih saya orang sini, saya hijrah kerana agama dengan Nusrah Pemuda Wairun Yawacun. Saya terima kasih, minta doa dengan Allah biar Allah balaslah budi ataupun nusrah kamu pada saya malam ni. Saya nak tupai suasana berkat kasih saya hijrah nusrah kamu di sini. Saya nak doa pendek-pendek, nak tupai tangan kamu akik bersama saya dan amin deh orang tina dalam hati pun tak apa. Dia orang jatuh amin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu fas'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyum ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Oh Allah, jadilah puipun kami malam yang mulia berkat ini asbab maghfirah keampunan daripada Engkau ya Allah. Utamakan diri aku yang berdosa, yang cemar, yang jahil ini, ampunlah segala dosa daripada balik sampai sekarang. Dan sebab aku duduk dalam majlis maghfirah, majlis keampunan Engkau ni, ampun juga majlis kami semua duduk tak ada tangan ya Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah kami, pemuda-pemudi kami ya Allah. Dan bagilah kebaikan pada pemimpin kami yang fikir suasana agama ini ya Allah, dan muslimah kami yang ambil bahagia dalam majlis agama oh Allah. Lebih lagi orang tino ya Allah, Nabi ku tengok dengan mata kasar juga masa dalam neraka jahanam. Orang tino ramai lebih pada orang jatuh oh Allah. Memang akan berlaku dengan suasana aku, memang akan berlaku ya Allah. Tapi jangan berlaku dengan anak dan isteri dan ibu aku dan muslimah duduk depan aku ya Allah. Seperti mana Nabi Engkau biasa bagi tahu pada sahabat dalam neraka, orang masuk syurga sore, 1000 orang masuk neraka, dalam 1000 sore boleh masuk syurga. Tanya sahabat lagi, dalam 1000 itu adalah masuk juga Ya'jud wa Ma'jud. Begitu juga hak Nabi Engkau tengok dalam neraka wanita, selamatkan puak kami ini ya Allah. Memang nampak dah, tengok dah, jangan berlaku dengan anak beranak kami, adik kami, isteri kami, ibu kami dan muslimah kami ya Allah. Lebih lagi anak-anak muda di akhir zaman ni ya Allah. Memang kami masa muda gitu kami tak suka-suka dengan suasana sekarang nak berlaku, tapi hari ni dah jadi kebiasaan. Masa budak takut dengan suasana, tapi dah mari tersuar dengan suasana, kami pun dah jadi biasa dengan kemaksiatan. Hari ni bahaya sekali, dosa dah jadi biasa. Hari ni kasar dengan ibu dah jadi biasa. Hari ni zalim dengan isteri dah jadi kalih. Hari ni kasar dengan suami dah jadi biasa. Oh Allah, betul kehidupan buat kami, pimpin jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar ya Allah. Lebih lagi timbul ikhtilaf macam-macam. Oh Allah, jadilah rahmat seperti mana ikhtilaf ulama itu rahmat. Cuculah rahmat pada puak kami yang jahil ini pun duduk kampung dan wilayah kami ini ya Allah. Oh Allah, masa Nabi dulu ada perikhtilafan dengan sahabat dengan sahabiah, masa Ali dengan masa Fatimah, masa Ali dengan Aisyah ya Allah. Mureda belaka zaman kami juga pun ya Allah. Jangan terpecah kami sore pun daripada suasana iman, suasana agama ini ya Allah. Dengan imam duk tak ada tangan bersama kami, dengan muslimah duk tak ada tangan, lebih lagi pemuda wairun syabab yang mana mereka perah pengorbanan untuk hasilkan suasana agama, untuk fikir amalan masjid ya Allah. Seperti mana menghidupkan Madinatul Munawwarah, hidup juga kampung pada sengat kami Munawwarah juga ya Allah. Dengan 3 tabaqah kami fikir amalan masjid, dengan wairun duk gerak dalam kampung, dengan muslimah duk tak ada tangan. Oh Allah, aku jahil, aku berdosa, aku orang cemar, tapi depan aku ada orang tina yang korban, ada pemimpin yang korban, ada pemuda yang korban. Aku tupai tangan-tangan orang mengkasih ini ya Allah. Kabulkan doa aku malam ni ya Allah. Memang perbuatan aku dah zalim dengan diri sendiri, ada aku zalim dengan kerja agama. Aku takut di
akhirat, membecek orang zalim dengan mazlum. Jangan masuk aku dalam zalim di akhirat ya Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari tu aku nak duduk mana aku tak tahu, duduk dengan genggam tangan Engkau ya Allah. Selamat kami daripada orang zalim, selamat kami daripada orang yang berdosa. Ampun segala kesilapan kami, jauh balik sampai sekarang. Oh Allah, Rahman Engkau, Rahim Engkau, Halim Engkau. Dengan suasana sekarang hadap berlaku ya Allah, memang berat dah sangat ya Allah. Dah rahmat Engkau dah tak berlaku begitu tak berlaku begitu azab pun rahmat ya Allah. Sebenar zaman dulu Bani Israel muhatta api daripada langit, muhattakan bala bencana, tapi hari ini dengan berkat doa Imamul Anbiya kekasih Engkau, mu masih jaga kami ya Allah, jaga berterus. Aku tahu mu azab mu tak laba, mu maaf mu tak rugi. Maaf pada puak kami semua, maaf pada pemuda, maaf pada pemudi, maaf pada pemimpin. Utamakan diri aku ya Allah. Jangan jadi kecek peku sebab orang pecah belah. Jangan guna lidah aku sebab orang lari dengan agama. Ya Allah, jadilah kecek pek sebab orang kasih saya. Jangan wisesat aku, jangan guna aku menyesatkan orang lain. Bagikan ikhlas dan istiqlal pada kami dan majmuk kami semua ya Allah. Wahai Allah yang punya zat hakiki, sifat hakiki, Rahman Engkau cemah kami, Rahim Engkau berdosa kami, maaf pada kami dengan Rahman dan Rahim Engkau ya Allah. Kami lalai, Engkau yang maaf ya Allah. Kami orang berdosa, cemah kamu yang cuci, yang maaf. Maaf pada pemuda kami, maaf pada umat akhir zaman ini ya Allah. Lebih lagi muslimin dan muslimat, tadah tangan semua nak kebaikan. Oh Allah, aku tahu ya Allah, Rahman Engkau, Rahim Engkau, kasih belah Engkau lebih tinggi pada marah, kasih belah Engkau lebih tinggi daripada marah. Marah Engkau akan bakar hamba yang diraka, tapi Rahman Engkau akan maaf walaupun Bani Israel yang bertobat. Oh Allah, pemuda Bani Israel kaya siang malam, mabuk siang malam, tobat belum mati, mu kata kekasih, aku umat ya Allah. Hak Nabi Engkau ti siang malam, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Ya Allah, aku umatmu bila dah ya Allah. Masuk juga dalam syafaat Nabi Engkau, masuk juga dalam Rahman Engkau, masuk juga dalam kasih belah Engkau. Maaf pada pemuda semua ya Allah, maaf pada anak dara semua, maaf pada pemimpin semua. Cuci hati buat kami, jangan selisih faham lagi. Ada keluarga mana ada selisih faham, isteri suami, musulah kembali. Ada pemimpin rakyat kampung mana dengan rakyat ya Allah, sulah kembali. Ada wilayah mana, mahalah mana, sulah kembali. Utamakan hati aku, jangan ada benci pada orang walaupun seorang. Utamakan lidah aku, jangan menyentuhkan hati ini umat. Perkara pertama kan utamakan fikiran aku, jangan suka buruk orang, jangan celak orang ya Allah. Selamat aku daripada perkara yang cemar itu, selamat hatiku daripada perkara suka buruk, selamat lidah aku daripada kecek tak baik, selamat mata aku daripada tengok keburukan umat. Oh Allah, dengan Rahman Rahim Engkau, kesianlah Engkau mengkupur dah aku dalam medan, dalam kampung yang kecil ni. Kupur aku sekali lagi bawah naungan arasy Engkau di akhirat nanti ya Allah. Setengah keluarga mu berpisah kerana cari rezeki halal, berpisah kerana belajar agama, berpisah kerana kerja agama. Akhirat nanti aku seorang tak ada masa dengan anak dan isteri dan ibu yang tua. Di akhirat jangan becek aku lagi ya Allah. Kembali aku di akhirat bersama dengan anak dan isteri, ibu bapa, adik-beradik dalam Jannatul Firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Deh, salah silap kecepai saya kalau satu hati maaf sini deh. Jangan simpan taruh, jangan toklah hati, sebab Nabi kata orang beriman dia tak menyusahkan orang beriman. Kecek tak sakit hati. Saya memang kecek kasar, salah silap tak betul, maaf sini deh, kita cuci belum bersurai. InsyaAllah. Assalamualaikum.